Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 2, set 6 akan membentangkan rubrik holistik dan rubrik analitik bagi subjek pentaksiran pembelajaran. Perkenalkan, ahli kumpulan terdiri daripada 5 orang iaitu Amirah Balkis, Nur Almas dan saya sendiri Nurul Atikah, Nurul Alisa dan juga Kuah Aili. Bagi rubrik holistik dan rubrik analitik, kami memilih tajuk daripada peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 1, subjek Bahasa Melayu iaitu ujian bertulis kertas 2. Kami memilih bahagian B iaitu merangkumi 30 markah dan juga masa yang dicadangkan adalah 45 minit. Contoh soalan adalah, lihat gambar dan maklumat di bawah ini dengan telitinya. Kemudian, tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Soalannya adalah daripada Carnival Co-Curriculum 2022 SMK Datuk Ahmad yang bertarikh 16 Mei 2022, masa 8 pagi hingga 5 petang, tempat kawasan sekolah, iaitu terdiri daripada karnival sukan permainan, pameran dan ceramah kesihatan, majlis pelancaran majalah sekolah, deklamasi sajak, kuis matematik, pertandingan co-curriculum akademik, perkemahan pasukan unit beruniform, membuat alat bantu mengajar sains dan majlis penganugerahan olahragawan dan olahragawati sekolah. Soalannya adalah, dewasa ini ramai murid yang kurang berminat untuk menyertai aktiviti co-curriculum yang diadakan di sekolah. Bincangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menarik minat murid menyertai aktiviti co-curriculum. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang rubrik pemarkahan. Rubrik pemarkahan merupakan alat pemarkahan yang sesuai dalam menilai prestasi proses kerja dan hasil kerja murid berdasarkan cakupan kriteria yang luas. Rubrik pemarkahan membezakan tahap prestasi murid berdasarkan kepada kriteria yang tertentu dalam mentaksir murid. Dengan penggunaan rubrik pemarkahan yang betul, ia akan menghasilkan proses penggradan yang konsisten untuk guru dalam menilai prestasi murid. Rubrik pemarkahan ini dibahagikan kepada dua jenis, iaitu rubrik analitik dan juga rubrik holistik. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang rubrik analitik. Apakah itu rubrik analitik? Rubrik analitik menggambarkan tahap prestasi bagi setiap kriteria dan guru akan mentaksir prestasi pelajar bagi setiap kriteria. Rubrik analitik ini sesuai digunakan untuk soalan esei yang memerlukan respons yang terhad dan perincian analisis dari pelajar. Markah akan diberikan berdasarkan fakta-fakta yang ditentukan dalam rubrik ini. Setiap fakta ditentukan oleh pemberatan markah yang tertentu. Setiap kemahiran atau konstruk akan dibahagikan kepada beberapa kategori yang mewakili grade atau skor. Jenis pentaksiran yang digunakan dalam rubrik analitik adalah pentaksiran formatif kerana memberi maklumat yang jelas dan terperinci untuk setiap aspek yang ditaksir. Kebaikan rubrik analitik ini adalah seperti berikut. Yang pertama, skrip jawapan boleh diperiksa oleh pemeriksa yang kurang berpengalaman. Yang kedua adalah memudahkan pemberian markah kerana skema pemarkahan yang terperinci. Seterusnya, kelemahan yang terdapat dalam rubrik analitik ini adalah seperti memerlukan masa yang lama untuk memeriksa setiap skrip jawapan. Kelemahan kedua adalah seperti pemeriksaan boleh bersifat negatif.
iaitu markah yang diperuntukkan untuk aspek tertentu akan ditolak sekiranya pelajar membuat kesilapan dalam aspek tersebut. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang format rubrik analitik. Seperti kawan saya bentang tadi tentang soalan karangan, guru akan memberi soalan tersebut untuk menilai prestasi murid. Dalam rubrik analitik ini, saya akan menjelaskan kategori cemerlang iaitu dari 16 sehingga 20 markah dan juga kategori baik 11 sehingga 15 markah. Kriteria yang guru akan menilai murid adalah daripada kriteria isi. Untuk murid cemerlang, keseluruhan isi menepati tema bahan rancangan. Keseluruhan ayat disusun dengan teratur, menarik dan jelas. Bagi pelajar yang dapat prestasi baik dari segi isi, keseluruhan isi menepati tema bahan rancangan, hampir keseluruhan ayat disusun dengan teratur. Seterusnya, saya akan pergi ke kriteria bahasa. Untuk pelajar yang dapat markah cemerlang, mereka menggunakan bahasa Melayu baku keseluruhannya dengan ayat yang gramatis. Dan untuk pelajar yang mendapat prestasi baik, mereka akan menggunakan bahasa Melayu baku hampir keseluruhan, ayat lengkap dan gramatis. Seterusnya, saya akan menjelaskan dari segi bahasa. Untuk pelajar yang kategori cemerlang, mereka akan memberikan keseluruhan pemilihan kosakata bervariasi, tepat dan sesuai dengan tajuk. Seterusnya, untuk pelajar yang mendapat prestasi yang baik, mereka akan memberikan keseluruhan pemilihan kosakata sesuai dengan tajuk dari segi bahasa. Seterusnya, saya akan pergi ke aspek tata bahasa. Untuk prestasi cemerlang, murid dapat menggunakan tata bahasa yang meluas dan sesuai dengan tema bahan rancangan. Bagi pelajar yang mendapat prestasi yang baik, penggunaan tata bahasa yang baik sesuai dengan tema bahan rancangan. Selepas itu, saya akan menjelaskan tentang kriteria ejaan. Untuk pelajar yang boleh mendapat kategori cemerlang, mereka boleh menggunakan ejaan yang tepat mengikut sistem ejaan Rumi baharu. Manakala pelajar yang mendapat markah baik 11 hingga 15 markah, mereka dapat menggunakan ejaan mengikut sistem ejaan Rumi baharu. Seterusnya, kawan saya akan membentangkan kategori memuaskan dan juga kategori lemah. Saya akan teruskan dengan rubrik analitik bagi kategori memuaskan dan lemah. Bagi kategori memuaskan, markah yang diperuntukkan adalah 6 ke 10 markah, manakala bagi kategori lemah pula, markah yang diperuntukkan adalah 0 ke 5 markah. Untuk isi bagi kategori memuaskan, sebahagian isi menepati tema bahan rancangan, tetapi terdapat sebahagian penggunaan isi yang kurang jelas makna ayat. Bagi kategori lemah pula, hanya sebahagian isi menepati tema bahan rancangan, hampir keseluruhan isi menggunakan ayat yang kurang jelas dan tidak teratur. Untuk bahasa bagi kategori memuaskan, penggunaan bahasa Melayu baku dan terdapat penggunaan dialek. Ayat kurang lengkap dan kurang gramatis. Selain itu, sebahagian kosakata kurang sesuai dan terhad. Bagi kategori lemah pula, terlalu banyak penggunaan dialek dan kurang penggunaan bahasa Melayu baku. Selain itu, menggunakan ayat yang kurang lengkap dan kurang gramatis. Kosakata yang digunakan juga kurang sesuai dan terhad. Untuk tata bahasa bagi kategori memuaskan, penggunaan tata bahasa yang kurang sesuai dengan tema bahan rancangan. Bagi kategori lemah pula, tiada penggunaan tata bahasa yang sesuai. Kita lihat pula pada ejaan. Bagi kategori memuaskan, penggunaan ejaan masih mengikut sistem ejaan Rumi baharu, manakala
Bagi kategori lemah, penggunaan ejaan yang tidak tepat mengikut sistem ejaan Rumi baharu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nura Alisa binti Muhammad Razi. Saya akan membentangkan rubrik holistik. Definisi rubrik holistik. Menurut Tan Sri Datuk Muhammad Effendi, rubrik membawa makna sebagai panduan yang menyenaraikan kriteria khusus untuk penggradean atau pemakahan kertas akademik, projek dan mana-mana penilaian prestasi. Rubrik juga merupakan alat pemakahan yang menerangkan secara jelas prestasi pengajar untuk suatu tugasan atau kerja. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010, holistik bermaksud bersifat saling berkait antara satu sama lain sebagai suatu sistem bersepadu yang menyeluruh, bukan sekadar menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja. Model ini bertujuan memberikan pandangan secara menyeluruh dan bagi memahami konteks operasi sesuatu organisasi. Kesimpulannya, rubrik holistik membawa makna pendekatan pandangan umum atau pandangan keseluruhan berdasarkan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Jenis pentaksiran rubrik holistik adalah berdasarkan pentaksiran sumatif, iaitu ujian yang dijalankan pada akhir unit kursus atau subjek sebagai contoh pada peperiksaan akhir tahun. Rubrik holistik menggunakan skala yang diterjemahkan kepada cemerlang, baik, memuaskan, lemah. Kebaikan rubrik holistik adalah memeriksa skrip jawapan tidak mengambil masa yang panjang, dapat menilai jawapan secara keseluruhan dalam aspek penguasaan, pengetahuan serta dapat menilai kemahiran yang lain. Penilaian jawapan dibuat oleh lebih daripada seorang pemeriksa. Keburukan holistik dikenal pasti melalui tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran. Oleh itu, ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif. Terdapat perselisihan memberikan markah antara pemeriksa dan sukar diselaraskan. Pemeriksaan hanya sesuai dijalankan oleh orang yang menguasai bidang berkenaan dan yang berpengalaman sahaja. Okey, kalau anda dapat lihat di jadual adalah terdapat contoh rubrik holistik seperti kita dapat lihat peringkat cemerlang, baik, memuaskan, lemah dan kita ada markah. Okey, kalau kita lihat dari segi cemerlang 16 hingga 20, kriteria ialah karangan menepati tema bahan rasangan, idea relevan dengan tema bahan rasangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. Bahasa yang gramatis, dari segi kata dan ayat, penggunaan kosakata luas dan tepat, wacananya lengkap dan unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik. Jika kita tengok peringkat baik 11 hingga 15 markah, karangan menepati tema bahan rasangan, idea relevan dengan tema bahan rasangan dan dihuraikan dengan jelas, bahasa gramatis dari segi kata dan ayat, penggunaan tanda baca yang betul dan tepat, wacananya lengkap dan bervariasi. Dari peringkat memuaskan iaitu markah antara 6 sehingga 10, iaitu kriterianya adalah karangan masih menepati tema bahan rasangan, huraian masih jelas, idea masih relevan, bahasa yang digunakan adalah gramatis dari segi kata dan ayat, penggunaan tanda baca yang betul, penanda wacana yang masih lengkap dan unsur bahasa masih bervariasi. Manakala dari peringkat lemah iaitu markah antara 0 sehingga 5, karangan tersebut kurang menepati tema bahan rasangan, idea yang kurang menepati tema, huraian kurang jelas, bahasa kurang gramatis dari segi ayat dan kata, terdapat kesalahan-kesalahan tata bahasa yang ketara, dan yang terakhir ialah kesahan ejaan dan penggunaan kosakata yang ketara. Okey, baiklah. Saya teruskan dengan skema permarkahan. Bagi karangan bahagian B ini, untuk pendahuluan, skema yang perlu ada adalah aktiviti yang dijalankan di luar waktu pengajaran di sekolah. Yang kedua, banyak murid yang kurang berminat dan untuk pendahuluan juga perlu masukkan
langkah-langkah perlu diambil untuk mengatasi masalah. Seterusnya, bagi isi penting yang pertama ialah ibu bapa memberikan galakan. Yang kedua, menghadiri co-curriculum. Yang ketiga, menunjukkan kecenderungan dalam aktiviti sukan atau permainan. Dan yang seterusnya, anak-anak mengikut jejak langkah. Isi penting yang kedua terdiri daripada pihak sekolah mengimbangi pencapaian bidang co-curriculum dengan akademik murid-murid. Seterusnya, padang dan gelanggang dilengkapi peralatan sukan dan juga perlawanan persahabatan melibatkan murid sekolah lain. Isi penting yang ketiga adalah peranan PIBG penting. Yang kedua, bantuan keuangan kepada pihak sekolah bagi menyediakan kelengkapan sukan dan juga murid perlu masukkan isi penting badan beruniform. Bagi isi penting yang keempat adalah pihak sekolah mengadakan karnival co-curriculum, pelbagai acara diadakan, menayangkan kejayaan setiap unit co-curriculum dan juga murid-murid yang cemerlang dalam co-curriculum diberi pengiktirafan. Seterusnya, untuk bahagian penutup, ibu bapa harus bersinergi dengan pihak sekolah dan juga kejayaan dalam akademik perlu seimbang dengan bidang co-curriculum. Jawapan-jawapan lain yang bersesuaian boleh diterima pakai untuk soalan bahagian B ini. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.